Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwalta al-ardha bi nurika asy-syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, yaitu orang yang akil lagi baligh, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan Allah Ta'ala. Kita sambung muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Apa permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf? Pitah dulu di bawah dia, bahawa mengenal ia mukallaf akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita masuk manakala telah selesai pengarang kita menyatakan tentang agama, yang mana agama ini terdiri daripada 3 komponen, iaitulah iman, Islam dan juga ihsan. Lalu tu pada malam ni dia akan masuklah pada perbicaraan kitanya berkaitan dengan ilmu usuluddin. Lalu tu pada perbicaraan permulaan di ilmu usuluddin, dia nak cerita sedikit kepada kita terlebih dahulunya dengan katanya bermula permulaan barang yang wajib
bermula awal-awal, ataupun kita panggil umbi, asas, atau bermula permulaan, yakni yang paling penting sekali. Permulaan bukan dengan makna permulaan yang lawan bagi 2, 3, 4, 5 tu tidak tu. Permulaan dengan maknanya yang paling penting sekali, yang paling muhim sekali, yang paling nombor satu sekali, yang sangat-sangat penting. Itu panggil permulaan. Bermula permulaan barang yang wajib, yang paling penting sekali daripada perkara-perkara yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Apa barang yang penting sekali? Perkara yang penting sekali, perkara yang awal sekali, umbi sekali, yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf tu, bahawa mengenal ia tiap-tiap mukallaf, dia kena akan Allah. Ini perkara yang paling penting, perkara yang paling muhim sekali daripada kalangan perkara-perkara yang wajib. Ilmu yang wajib, ilmu wajib tu banyak, ilmu yang fardu tu banyak, ilmu yang fardu ain tu banyak. Dalam paling banyak-banyak daripada kalangan ilmu fardu ain, maka ilmu yang paling penting sekali ialah ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dia sekali, atas sekali. Inilah sebagaimana yang disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, permulaan agama, yakni yang paling penting sekali daripada kalangan agama tu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan maknanya kena mengaji, maknanya kena belajar hanya ilmu ni terlebih dahulu, lalu tu ilmu bab sembahyang, ilmu fardu ain yang lain diabaikan, yang penting ilmu akidah terlebih dahulu kita khatam. Bukan dengan makna tu. Bukan dengan makna awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah kenal Allah. Lalu tu kena talak, maknanya kena tuju hati kita, qasaknya kena khatam kitab usuluddin terlebih dahulu, barulah berpindah kepada ilmu fardu ain yang lain. Bukan dengan makna tu. Kata awal-awal agama, yakni yang paling penting. Ilmu fardu ain ni banyak yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala suruh kita solat, maka wajiblah atas kitanya untuk belajar ilmu berkaitan dengan sembahyang. Maka ilmu berkaitan dengan sembahyang ni ilmu fardu ain, wajib belajarnya, kerana kita nak buat amal dengan dia. Ilmu berkaitan dengan puasa pun sama juga, ilmu fardu ain. Katakanlah ilmu-ilmu yang lain daripada bagian ilmu fardu ain tu wajib kita belajar atas tiap-tiap orang, kerana kita nak buat amal dia. Ilmu fardu ain tadi. Dalam banyak-banyak ilmu fardu ain tu, hak paling penting sekali ilmu usuluddin. Kerana dia ialah tapak sekali, asas sekali bagi segala maknanya ilmu yang lain, bagi segala maknanya amal-amal yang lain. Di tapak itulah yang akan mengesahkan ibadat yang kita lakukan. Dengan kata lain, ilmu ni ilmu usuluddin, ilmu umbi bagi agama. Kalau nisbah dengan pokok, ilmu ni yang kita nak belajar, ilmu kenal Allah ni ialah akar dia. Maka bila akar tu ada, dia akan tumbuhlah pokok, dahan-dahan dan sebagainya, buah-buahan. Maka dahan-dahan, buah-buahan tadi tu, yang tu dia panggil furu'uddin, menempati ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Adapun ilmu usuluddin ni tapak dia, akar dia, nisbah kalaulah pokok tadi. Begitulah nisbah pada bangunan tu, tapak konkrit bawah ni.
Tu dia panggil menempati ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin ni ialah ilmu yang paling penting sekali. Begitu jugalah yang disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iaitulah maknanya pengasas bagi mazhab Asy'ariyah kita ni, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billah. Awal-awal perkara yang wajib di atas seseorang hamba dia kena tahu, ialah dia kena tahu berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu akidah. Ini ilmu yang paling penting sekali yang perlu kita belajar dia. Ini umbi dia. Lalu tu kata dia, undur lagi. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak, yakni dengan sebab syarak. Ini pun jadi satu akidah. Dengan sebab syarak, dengan maknanya dengan sebab Allah Ta'ala hantar undang-undang, atau panggil dengan sebab syarak. Ini di sisi kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya wajib kena Allah, wajib kita sembahyang. Katakanlah perkara-perkara yang lain daripada segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tu dengan sebab undang-undang yang datang daripada Allah, dengan sebab syarak. Maka wajib dengan sebab undang-undang datang daripada Allah ni setelah daripada bangkitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun di sisi Mu'tazilah, kena Allah Subhanahu wa taala ni dengan sebab akal. Ini bersalahan, tak sama, berbeza kita ahli sunnah wal jamaah dengan aliran Mu'tazilah. Dengan fahaman Mu'tazilah berbeza kita. Maknanya di sisi Mu'tazilah takdirnya Allah Ta'ala tidak mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang tidak didatangkan, maka wajib juga kena Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sisi dia wajib ni hukum-hukum yang datang ni dengan sebab akal wajib ditunaikan. Cuma undang-undang daripada Allah Ta'ala datang sebagai maknanya untuk menguatkan sahaja. Ini di sisi puak-puak aliran Mu'tazilah, fahaman mereka. Maka di dia kan, maknanya kena Allah Ta'ala ni semata-mata dengan sebab adanya akal. Manakala akal dia tu sempurna, maka wajiblah kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'tazilah. Adapun kita di sisi ahli sunnah wal jamaah, wajib kena Allah dan hukum-hukum yang lain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya dengan sebab datangnya undang-undang setelah dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah timbulnya ahlul fatrah dan sebagainya. Maka ahlul fatrah ni adalah maknanya dia tu bukan kufur kepada Allah, kerana di zamannya pada waktunya tidak dibangkitkan maknanya Nabi kepada kaum tersebut. Manakala begitu hidup dia tu percuma. Adapun Mu'tazilah dah, mereka tu kufur kerana tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab apa dia tak beriman? Ada akal tu di dia. Tu di sisi Mu'tazilah, syarak maknanya hukum-hukum ni dengan sebab akal. Dengan sebab adanya akal, maka hukum berjalan ke atas seseorang tadi. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah dengan sebab syarak, dengan sebab datangnya undang-undang daripada Allah. Bila datang undang-undang tadi tu setelah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu tu katanya bermula permulaan barang yang wajib, yang paling penting sekali, yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Atau bila sebut tiap-tiap mukallaf, isyarat kepada ilmu ni ilmu fardu ain. Tak boleh kita nak wakil-wakil dia kepada orang lain belajar, tak boleh. Sebagaimana bandingan sembahyang. Masalah maknanya di dalam keluarga kita ada 10 orang. Maka 10 tu wajib sembahyang. Tak boleh wakil. Sebab apa tak solat ni? Ibu bapa aku sembahyang dah, aku tak payah dah, cukup dah dengan keluarga aku. Maknanya ibu bapa aku sembahyang. Dah. Fardu ain atas tiap-tiap kepala. Atau sembahyang yang 5 waktu tu. Maka di sini pun isyarat kepada fardu ain dengan maknanya tak boleh kita nak wakil kepada orang lain. Ia tak sama dengan sembahyang janazah. Buat apa? Sebab apa ni tak sembahyang janazah ni? Lorak nak pergi pada tempat satu lagi ni. Banyak kerja hari ni maknanya. Tak apalah. Kerana apa? Memada dah. Ada orang lain yang tolong solat janazah. Tu fardu kifayah. Fardu ain bandingan seperti solat fardu yang 5 waktu tadi. Ini pun sama. Belajar ilmu berkaitan dengan kenal Allah Ta'ala ni. Ilmu fardu ain wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dalam keluarga kita ada 10 orang, 10 tadi tu wajib dia belajar. Suami dia belajar, isteri dia tak belajar, isteri dia tak lepas. Tak memada dengan sekadar suami dia sahaja yang belajar. Tak memada. Kerana ilmu ni ilmu fardu ain. Bandingan ilmu fardu ain nak suruh kita lebih lagi mudah fahamnya, kata guru seperti IC lah, kad pengenalan kita tu. Maka kad pengenalan kita tu kena ada di tiap-tiap orang. Umpama kita nak naik bas, nak bermusafir, nak pergi ke mana-mana tempat umpamanya, maka kena bawa tiap-tiap orang tadi tu IC. Kad pengenalan kena ada. Tak sama dengan lesen. Lesen memandu umpamanya. Naik bas tadi 40 orang penumpang. Seorang saja kena ada lesen. Siapa? Pemandu. Kita tak ada lesen memandu bas pun tak apa dah, cukup dah. Memada dah kerana adanya pemandu tadi yang mempunyai lesen memandu. Tapi kalau IC takdirnya dicek, kena ada seorang. Tak lepas maknanya aku tak ada IC, mu ada cukup dah, aku tak apa dah. Dah. Fardu ain pun begitu. Tiap-tiap orang wajib belajar dia. 10 orang dalam keluarga kita, 10 wajib belajar. Ni tak ada isteri kita ni, tak apa, tak ada dia apa. Atas kita yang sebagai suami ni, balik maknanya pulah besar sikit serban, balik ajar dia. Tak semesti secara kita. Dengan mulut tu pun cukup dah. Dengan mulut yang kita faham tadi tu, koda-kodanya, maknanya kita ajar dia. Pula maknanya serban besar sikit, supaya dia tu hormat kepada kita. Takut-takutnya kelik-kelik mengajar piyah-piyah pun tak ada. Nak ajar aku, dia kata. Itulah maknanya kita kena ajar isteri kita, anak kita. Koda-koda lah. Koda-koda. Ini ilmu fardu ain lagi. Pada atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tahu atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang diberati padanya hukum. Orang yang diberat, itu panggil mukallaf. Adapun hukum dia panggil taklif. Taklif tu hukum. Mana hukum taklif? Yang 5 tu lah. Wajib, sunnah, haram, makruh dan harus. Adapun harus tu hanya tumpang saja sebagaimana kita sebut pada pertemuan kita yang telah lalu. Diri hukum dia panggil hukum taklif. Hukum yang mempunyai keberatan nisbah nafsu. Atau taklif ma talabu ma fihi kulfah. Barang yang ada padanya keberatan, atau panggil hukum taklif.
Wajib berat nisbah nafsu kita. Berat nisbah nafsu kita untuk melakukan ibadat yang wajib umpamanya. Ibadat sunat pun sama, berat nisbah nafsu kita. Benda makruh pun berat nisbah nafsu kita nak tinggal. Benda haram pun sama juga, berat nisbah nafsu kita nak tinggal. Itu panggil hukum taklif. Hukum yang mempunyai keberatan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Lalu tu diri hukum tu nama taklif. Orang yang memikul hukum tadi tu dipanggil mukallaf. Kita ni lah panggil mukallaf. Maka di kita atas tiap-tiap mukallaf wajib mengenal ia akan Allah Ta'ala. Ini perkara yang paling penting. Apa mukallaf? Hundur klik. Mukallaf ni apa? Iaitu mukallaf. Ini syarat nak dikatakan mukallaf. Iaitu mukallaf, orang yang akil, orang yang berakal. Ini syarat yang pertama disebut oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Mukallaf ni kena berhimpun, maknanya padanya 4 syarat. Dalam kitab kita ni ada 2 syarat saja. Dia ada 4 syarat kesemuanya. Maka syarat yang pertamanya, orang nak dikatakan orang tu orang mukallaf, orang yang diberati atas dia hukum tadi. Maka syarat yang pertamanya, dia tu orang yang akil, orang yang berakal. Nak keluarnya orang yang tidak berakal. Orang gila tak dikatakan dia tu mukallaf. Anaknya berakal. Itu syarat yang pertama. Lagi baligh, ini menempati syarat yang kedua. Apa dia? Sampai umur. Sampai umur maknanya kalaulah tanpa ada sebab, paling maksimumnya 15 tahun Hijriyah, bulan Islam. Tanpa sebab, tak ada apa-apa, naik 15 tahun ke atas bulan Islam, dikatakan dia tu sudah pun sampai umur. Walaupun tak keluar lagi mani kalau lelaki, ataupun haid, tambah lagi bagi perempuan. 15 tahun ke atas bulan Hijriyah, automatik balik. Automatik sampai umur bagi orang tadi. Adapun dengan sebab, paling kurangnya 9 tahun, maknanya 9 tahun bulan Islam. Bulan Islam 9 tahun. 9 tahun maknanya dengan sebab keluar mani, cukup dah 9 tahun. Maknanya dia tu sudah pun sampai umur. Itu di sisi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tu balik maknanya. Maka mafhumnya orang yang belum balik, dia tu tidak dikatakan mukallaf. Tak panggillah dia tu mukallaf. Syarat yang ketiga, nak dikatakan orang tu orang mukallaf, sampai seruan. Sampai seruan dakwah. Sampai seru. Sampai ajaran daripada Nabi SAW. Dakwah Nabi tu sampai kepada dia. Ini syarat yang ketiga, nak dikatakan orang tadi tu orang yang memikul undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena sampai dakwah pada dia. Mafhumnya kalau tak sampai dakwah kepada dia, relax dia. Relax, tak dikatakan dia tu mukallaf. Ada lagi ke orang yang relax begitu? Tak ada dah zaman kita ni. Orang yang tak sampai seruan dakwah ni tak ada. Bahkan orang asli pun ada estro. Ada estro dia. Cuba kita tengok. Tengok masuk di tempat-tempat orang asli, ada estro. Tu di estro tu dakwah banyak tu. Di TV 9-nya. Sampai maknanya dakwah di dia. Maka tak ada dah. Yang ketiga ni jarang benar. Mungkin ada, tapi di tempat-tempat yang terpencil sangat. Takdirnya kalau tak sampai. Maknanya sempurna Hawashi dengan maknanya cukup di dia tadi tu panca indera. Maksud panca indera di sini dengan maknanya sama ada penglihatan dia ataupun pendengaran. Sama ada penglihatan atau pendengaran.
Mafhumnya, kalaulah di seseorang tadi tu keluar daripada perut ibu dia, keluarnya, maknanya cacat kedua-dua tadi. Melalui pendengaran, maknanya telinga dia tuli. Penglihatan dia pula buta. Dua-dua tu tak selamat dia. Dengan maknanya buta dan tuli di dia. Waktu dia lahir, keluarnya Allah Ta'ala takdirkan dia begitu. Maka dia tu tidak mukallaf. Tapi kalaulah di seseorang tadi tu hanya buta saja, tidak tuli, mukallaf. Ataupun dia tuli saja, butanya tidak boleh tengok, mukallaf. Tu panggil mukallaf. Syarat yang keempat, selamat panca indera. Maknanya selamat panca indera dikehendaki di situ sama ada penglihatan ataupun pendengaran. Salah satu selamat, mukallaf lah. Dua-dua tak selamat, tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Tu panggil syarat-syarat, maknanya mukallaf. Berhimpun keempat-empat tadi, panggil orang tadi orang mukallaf. Panggil dia mukallaf. Lalu tu dia balik umpamanya. Masalah, seseorang tu balik dah, 9 tahun balik dah. Lelaki lah kita kata, keluar mani di dia. Maka lahir-lahir dia sebelum ninya Allah Ta'ala beri kepada dia penglihatan. Allah Ta'ala beri kepada dia maknanya pendengaran. Tiba-tiba masuk saja umur balik, sampai umur, tengok-tengok Allah Ta'ala tarik selalu. Allah Ta'ala tarik nikmat tadi. Dengan maknanya jadi cacat. Mungkin dengan tragedi-tragedi yang tidak diingini, terjadilah kecacatan di dia. Maka terjadi kecacatan tu, buta serta tuli. Dia balik dah 9 tahun dah umpamanya. Di dia tadi tu buta serta tuli, tapi sudah balik, sudah menjangkau umur 9 tahun, balik dengan sebab katakan, maka dia tetap dikatakan mukallaf. Wajib kena Allah, wajib sembahyang dan sebagainya. Hukum berjalan atas dia. Tu sebab tu maknanya kita kena jaga. Kena jaga kita ni, diri kita dan anak kita. Pastikan ilmu fardu ain beres sebelum dia balik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, murru auladakum bis salah hum abna'u sab'ina sinin. Ajar olehmu, kata Nabi SAW, anak-anak kamu tu dengan sembahyang ketika umurnya 7 tahun. Kias daripada tu hadis tadi, ilmu fardu ain yang lain pun apatah lagi berkaitan dengan kena Allah, ajar di dia pada waktu usia mumayyiz 7 tahun tadi. Di waktu tu ajar dah dia. Slow-slow. Qada pemikiran dia. Qada kanak-kanak. Ajar dia Allah ada. Ajar bab sembahyang. Ajar bab puasa sikit-sikit. Qada maknanya tahap budak-budak tadi dah. Supaya apa? Supaya kita tak tahu benda yang akan datang berlaku bagaimana. Takdirnya Allah Ta'ala maknanya cabut penglihatan di dia, cabut pendengaran di dia, bagaimana dia nak belajar lagi? Tak ada jalan dah tu. Kerana ilmu masuk melalui penglihatan dan masuk juga melalui pendengaran. Tiba-tiba tuli serta buta, bagaimana lagi ilmu nak sampai kepada dia kalau kita tidak didik dia waktu dia kecil tadi. 7 tahun, 8 tahun tadi kena ajar dah, perlahan-lahan maknanya. Tadi kita tak tahu benda akan datang. Tapi sekarang maknanya ada lagi lah. Maknanya kalau buta tadi tu, ilmu boleh lagi melalui canggih dah sekarang. Maknanya apa dia panggil tu orang buta tu? Dia panggil, adalah alat dia tu. Dia gasah-gasah ataupun dia jamuh-jamuh, dia pegang, dia boleh tahu alih batah dan sebagainya. Dia boleh belajar melalui itu. Tu alhamdulillah. Tapi itulah agama kita.
Ajar maknanya didik anak kita tu di usia 7 tahun. Ajar dia benda-benda kebaikan, ajar dia maknanya benda keburukan ni tak boleh buat dan sebagainya di usia mumayyiz tadi, 7 tahun, 8 tahun. Bimbangnya benda akan datang tu kita tak tahu bagaimana. Atau panggil mukallaf, berhimpun 4 perkara tadi, maka dipanggil orang tadi orang mukallaf, diberati pada dianya hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia? Wajib atas tiap-tiap mukallaf tu mengenal ia akan Allah Taala. Wajib kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal bagaimana? Adakah kenal Allah Taala sebagaimana kenal kita? Kenal dia ni. Kenal. Duduk mana dia tu? Tu duduk di puncak alam. Duduk di taman sekian. Tu kita panggil kita kenal. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Duduk di atas arasy. Bukan makna kenal kita tu. Tak panggil kenal gitu. Kenal Allah Ta'ala bukan sebagaimana kenal kita sesama kita dengan maknanya boleh bagi tahu duduk sini dan sebagainya. Bukan dengan makna tu. Apa makna mengenal akan Allah Ta'ala yang mana wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallafnya, wajib belajar, wajib tahu dia. Arti mengenal ia akan Allah Ta'ala tu, arti mengenal akan Allah Ta'ala mengetahuikan segala hukum sifatnya sifat bagi Allah dan segala hukum ketuhanannya ketuhanan bagi Allah. Ini makna kenal Allah Ta'ala. Kata yang paling penting sekali ialah kita kena kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Iaitu kita kena tahu segala hukum sifat bagi Allah. Hukum bagi sifat Allah Ta'ala tu wajib kita kena tahu. Nak tahu tadi tu dengan belajar. Hukum satu benda, sifat Allah satu benda. Maka Allah Ta'ala ni ada panggil sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, Allah yang ada. Maka kita kena tahu hukum bagi ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu sifat wajib bagi Allah. Hukum bagi ada Allah Ta'ala tu nak hukum bagaimana? Ini panggil hukum sifat bagi Allah yang wajib kita kena tahu. Allah Ta'ala tu ada, nak hukum bagaimana? Hukum dengan mesti Allah Ta'ala tu ada. Mesti itulah panggil hukum sifat. Ataupun di dalam kitab Arab dia sebut wujubul wajib. Wajib kena kepada sifat ada. Wujub kena kepada hukum. Kita nak hukum bagaimana sifat ada Allah Ta'ala? Hukum dengan wujub, hukum dengan mesti. Tu wajib kita tahu tu. Katakanlah sifat-sifat yang lain. Allah Ta'ala tu berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala tu panggil wajib, sifat yang wajib. Nak hukum bagaimana? Mesti Allah Ta'ala tu kuasa. Tu panggil hukum tu. Mesti tu panggil hukum, pendek saja. Nak belajar ni, kita belajar berkaitan dengan kenal Allah Ta'ala sifat-sifat dia, biar kita boleh hukum tu. Sikit sangat yang fardu ain tu. Nak hukum tu mesti di segala sifat-sifat wajib, hukum dengan mesti. Ini dia panggil hukum sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Itu makna kenal Allah Ta'ala. Tahu hukum sifat Allah. Hukum tu bagaimana kita nak hukum bagi sifat Allah. Itu satu. Dan segala hukum ketuhanannya ketuhanan bagi Allah. Kena tahu juga yang keduanya, hukum bagi ketuhanan Allah Ta'ala. Dengan maknanya Tuhan-Tuhan ni, jenis pesing yang jadi Tuhan ni, apa sifat yang mustahil, yang tidak ada di dia, yang tak boleh ada di dia.
Maka benda yang tak boleh ada, sifat yang tak boleh ada di Allah Ta'ala tu lemah umpamanya. Lemah tu kita nak hukum bagaimana? Nak hukum bagaimana di Allah Ta'ala tu lemah. Dia tu Tuhan. Maka Tuhan tak boleh nak ada lemah di dia. Maka kita nak hukumnya tentu tidak. Tentu tak tu panggil hukum bagi segala ketuhanan. Maknanya segala hukum ketuhanan. Segala hukum ketuhanan ni kena kepada istihalatul mustahil, jawazul jawaz. Itu dua. Segala hukum ketuhanan terkena kepada istihalatul mustahil dan juga jawazul jawaz, jawazul jaiz. Adapun hukum sifat kena kepada wujubul wajib tadi. Kena kepada sifat yang wajib. Kita nak hukum bagaimana sifat yang wajib? Hukum dengan kata mesti, sungguh. Itu panggil hukum sifat. Adapun hukum ketuhanan kena kepada istihalatul mustahil dan juga jawazul jaiz. Istihalatul mustahil dengan maknanya Allah Ta'ala tu lemah. Lemah Allah Ta'ala ni nak hukum bagaimana? Hukum dengan kata tentu tidak. Bisu Allah Ta'ala tu sifat mustahil. Nak hukum bagaimana? Hukum dengan kata tentu tidak. Apa lagi? Terpaksa Allah Ta'ala tu sifat yang mustahil. Nak hukum bagaimana? Hukum dengan kata tentu tidak. Hukum dengan tentu tidak segala sifat mustahil, dia panggil segala hukum ketuhanan. Satu lagi masuk dalam kata segala hukum ketuhanan, iaitulah jawazul jaiz. Jawazul jaiz sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Menjadikan segala mungkin ataupun meniadakan segala mungkin. Nak adakan langit bumi pun boleh. Nak mengadakan, nak meniadakan langit bumi pun boleh. Kita nak pegang bagaimana perkara tadi tu sifat harus bagi Allah. Harus di Allah Ta'ala. Itu dia panggil jawazul jaiz. Maka jawazul jaiz dengan istihalatul mustahil masuk di dalam segala hukum ketuhanan. Wujubul wajib masuk di dalam kata segala hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua tu wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu segala hukum sifat Allah dan segala hukum ketuhanannya, ketuhanan Allah. Jadi terbahagi tiga tadilah. Wajib kita kena tahu sifat wajib bagi Allah, nak hukum bagaimana. Wajib juga kita tahu sifat mustahil atas Allah Ta'ala, kita nak hukum bagaimana. Dan wajib juga kita kena tahu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak hukum bagaimana. Tiga-tiga ni wajib kita kena tahu. Itu satu, panggil kena Allah Ta'ala dengan makna tu. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu, demikian mengenal Allah Ta'ala. Wajib juga kita kena tahu. Ini ataf pada kata maknanya bahawa mengenal. Takdir kalamnya begini. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Yang pertamanya bahawa mengenal ia akan Allah. Yang keduanya mengetahuikan segala perkara yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu, demikian mengenal Allah. Pun wajib kita kena tahu juga. Apa dia? Daripada segala barang yang bergantung, daripada segala perkara yang bersangkut paut dengan Rasul, yakni dengan segala Rasul. Wajib juga kita kena tahu juga. Wajib juga kita kena tahu, dengan makna wajib juga kita kena belajar dia. Perkara yang menyebabkan kita tahu, kita kenal Allah Ta'ala. Siapa dia?
Iaitulah segala sifat rasul-rasul. Maka wajib juga kita kena tahu, wajib juga kita kena belajar juga berkaitan dengan sifat-sifat rasul. Jadi dua wajib kita kena tahu. Ini panggil umbi agama. Wajib kena kenal Allah, wajib kita kena kenal segala rasul-rasul, sifat dia bagaimana. Wajib juga kita kenal. Kenal bagaimana? Kenal sifat. Bukan sebagaimana kenal sesama kita di rasul tu pun juga. Kalau tidak kan tak kenal semua lah kita rasul. Moga kita bila bertemu dengan rasul, kalaulah kata kenal rasul ni sebagaimana kita kenal sesama kita biasa berjumpa dan sebagainya, tak kenal lah alamatnya kita ni. Kerana kita duduk di akhir zaman ni, bila masanya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal rasul dengan maknanya kenal sifat-sifat rasul, kenal sifat dia. Maka tiada dikehendaki. Ini mudahlah sini ni. Mudah, kita cepat-cepat. Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu. Bukanlah dikehendaki dengan kata wajib kenal Allah Ta'ala tu. Ialah mengetahuikan hakikat zatnya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan makna tu. Kata wajib kena Allah, permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf ni ialah kena Allah Ta'ala. Bukan dengan maknanya kita kena tu. Dengan maknanya kita kena mengetahuikan hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan dengan makna tu. Kerana apa bukan dengan makna tu? Kerana tiada dapat mengetahui. Tiada dapat mengetahui, yakni tiada kuasa. Tiada dapat mengetahui dengan makna tak kuasa. Tak kuasa oleh yang baru. Kita ni lah yang baru. Tiap-tiap benda yang ada mari ikut tidak ada. Kita ni lah panggil baru. Kerana tak kuasa oleh yang baru, kita makhluk ni tak dapat kita nak tahu. Tak kuasa kita untuk kita tahu akan hakikat yang qadim. Tak kuasa kita nak tahu hakikat yang qadim. Tak boleh kita, tak kuasa, tak mampu untuk kita nak tahu hakikat zat Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala suruh kita fikir pada kejadian Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tafakkaru fil khalqillah. Fikir olehmu kepada kejadian Allah Ta'ala. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir pada zat Allah Ta'ala. Jangan kamu fikir pada hakikat zat Allah. Ini sabda Nabi larang dah. Fikir pada kejadian Allah. Fikir pada langit bumi. Fikir kepada pokok-pokok kita tengok. Itulah tanda adanya Allah. Jangan kamu fikir kata Allah, kata Nabi SAW, wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir pada kunhi ataupun pada hakikat zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Jangan kamu fikir pada hakikat zat Allah. Kerana sabda Nabi kata fa innahu la tuhitu bihi fikrih. Kerana tidak kuasa akal engkau untuk memikirkan tentang hakikat Allah yang qadim. Tak kuasa, tak mampu akal kita nak fikir. Masuk di dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati kepada kita ni benda yang kita tak kuasa. Allah Ta'ala tak memberati. Maka fikir kepada hakikat zat Allah, panggil benda yang akal kita tak mampu untuk tembus. Maka bukanlah dengan makna tu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu nak fikir pada hakikat qadim ni tak mampu. Bukan setakat hakikat qadim saja kita tak mampu. Hakikat kita sama kita pun kita tak mampu dah. Di antara kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Umpamanya roh. Roh tu ialah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita tak mampu dah untuk maknanya mengetahui hakikat roh. Begitu juga elektrik. Adakah kita mampu kuasa untuk tahu maknanya hakikat elektrik itu bagaimana?
Yang kita duduk tengok dalam surat khabar ataupun di dalam internet elektrik, nak pun macam geligih-geligih, macam Z apa semua tu, yang tu lukisan. Hakikat sebenar elektrik tu kita tak tahu. Yang kita tahunya sifat elektrik, begian. Kita tahu sifat. Tu sama-sama ciptaan Allah pun kita tak mampu dah untuk memikirkan hakikat dia. Apatah lagi hakikat zat Allah Ta'ala yang qadim. Lebih-lebih lagi lah kita tu tidak mampu untuk memikir dia. Tak mampu. Bukan dengan makna itulah kena Allah Ta'ala, kena sifat Allah. Itu maksud kena Allah Ta'ala. Maka mengenal dan mengetahui itu, dah dia kata tadi, wajib atas tiap-tiap mukallaf ni mengenal akan Allah. Lalu tu nak tahu bagaimana sekira-kira kena Allah Ta'ala. Maka mengenal dan mengetahui itu, takdirnya maka bermula makna mengenal dan mengetahui itu ialah jazam yang membetuli bagi waqi' yang hasil jazam itu daripada dalil atau panggil kena. Nak dikatakan kena ni serta kita tahu, yang pertama syaratnya mesti jazam. Apa jazam? Yakin. Teguh hati kita. Yakin hati kita. Mengaku putus di dalam hati kita dengan satu-satu perkara atau panggil jazam. Kita yakin dalam hati kita, tapi keyakinan yang ada dalam hati kita yang yakin-yakin ni yang membetuli bagi waqi', yang membetuli pada diri perkara atau panggil kena pada. Syarat nak dikatakan kena, kita kena yakin dalam hati. Kalau tak yakin, tak panggil kena. Umpama kita syak, tak yakin. Umpama kita zan, tak dipanggil yakin. Umpama kita waham, tidak dipanggil yakin. Sebagaimana takrif-takrif yang disebut pada pertemuan kita yang telah lalu. Maka tiga ni dia panggil lawan bagi yakin. Maka kena dengan maknanya kena yakin. Apa yakin? Ma la yahtamilun naqid. Barang yang tidak ada ihtimal sebelah lawan. Atau panggil yakin. Kejak sungguh dalam hati kita. Mengaku putus sungguh dalam hati kita. Ini syarat yang pertama nak dikatakan kenal. Syarat yang kedua, manakala kita yakin tadi tu dengan satu-satu perkara, syarat yang kedua pula yang membetuli bagi waqi', yang kena, yang betul pada diri benda yang berlaku. Kalaulah kita yakin, kita mengaku putus dalam hati kita, tapi tidak membetuli pada diri perkara, tak panggil kita kena juga. Umpamanya seperti Majusi yang mengatakan Allah Ta'ala tu dua dan sebagainya. Ataupun apa lagi? Nasrani mengatakan Isa itu Tuhan. Yahudi mengatakan Uzair itu ialah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin puak-puak tadi tu. Adakah membetuli dengan waqi'? Tak membetuli. Tak membetuli dengan diri perkara yang berlaku yang sebenar. Tak panggil dia tu kena. Walaupun dia yakin. Nak yakin-yakin, syarat yang kedua kena membetuli bagi waqi'. Itu syarat yang kedua, nak panggil kena. Yang ketiga, syarat yang ketiga nak dikatakan kita kena, yang hasil jazam itu, yang terjadi keyakinan itu daripada dalil. Kena ada dalil. Mana dalil yakin ada Allah Ta'ala? Kita tahu dalil dia. Itu dikatakan kena. Himpun tiga-tiga ni panggil kenalah kita. Tu panggil kena. Syarat kena ada tiga. Kena yakin. Yang kedua, keyakinan tadi tu mesti membetuli pada waqi'. Dan syarat yang ketiga, hasil keyakinan yang kita iktiqad tu daripada dalil. Berhimpun tiga ni
dipanggil kita tu kenal. Tu panggil kenal. Nak kenal Allah Ta'ala, kena kita mengaku putus, dan kita mengaku tu perkara yang betul, dan hasil keyakinan itu daripada dalil, ada bukti maknanya. Artinya, apa erti jazam yang berbetuli bagi wakil yang hasil jazam itu daripada dalil? Artinya i'tiqad yang putus, pegangan yang putus, yang mengenai yang betul akan yang benar, yang sebenar. Ini dia nak terjemuh lagi. Apa maksud jazam yang berbetuli bagi wakil yang hasil jazam itu daripada dalil, dengan maknanya i'tiqad yang putus, pegangan hati kita yang kejam, yang tidak ada ihtimal dah, atau yakin panggil, yang mengenai akan yang sebenar, yang betul akan yang sebenar, yang jadi i'tiqad itu daripada tanda. Tanda mana? Tanda yang menunjuk atas betul i'tiqad itu. Yang jadi kita faham, yang betul, yang reti maknanya ni ialah i'tiqad yang betul, ada dalil, atau panggil kena, panggil makna bagi mengenal, atau panggil mengenal. Syarat, ada 3 syarat tadi. Jazam, yakin, membetuli bagi yang wakil 2, yang ketiganya yang hasil keyakinan itu daripada dalil, atau panggil kenal. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak, wajib dengan sebab syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Mengetahuikan. Oleh mengetahuikan, dengan maknanya wajib atas kita belajar sehingga kita tahu, atau panggil mengetahuikan. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, wajib mengetahuikan segala yang wajib, yakni segala sifat-sifat yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Wajib kita kena belajar sehingga kita tahu sifat-sifat yang wajib pada akal bagi zat Tuhan kita. Wajib kita kena belajar, iaitulah atas jalan tafsirnya 20 sifat, ataupun atas setengah pandangan lagi 13 sifat wajib kita belajar. Dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, wajib juga kita belajar sifat-sifat yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Dan barang yang harus, wajib juga kita kena belajar sifat-sifat yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. 3 kita kena tahu, 3 kita kena belajar, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Bandingan seperti kita kena tahu di buah durian tu lah. Buah durian kita kena tahu buah dia untuk kita makan. Kita kena tahu kulit buah durian untuk kita buang. Begitulah kita belajar sifat yang wajib untuk kita hukum kata sungguh. Kita belajar sifat mustahil untuk kita kata tidak sama sekali, nak buang. Belajar sifat yang harus, kita belajar untuk kita kata harus di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita belajar sifat wajib, wajib kita belajar sifat harus, sifat mustahil dan sifat harus. Dan demikian serupa itu jugalah wajib atasnya, atas tiap-tiap mukallaf, mengetahuikan barang yang wajib, sifat-sifat yang wajib pada hak, pada zat, pada tubuh segala Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib juga kita kena belajar sifat yang wajib pada segala Rasul, dan barang yang mustahil atas mereka itu segala Rasul. Sifat-sifat yang mustahil atas Rasul pun wajib kita kena belajar. Dan barang yang harus, yakni perkara yang berlaku harus di Rasul, dengan makna perkara yang berlaku bagi mereka itu segala Rasul. Wajib juga kita kena tahu di dia. Habis yang itulah maknanya ilmu tauhid ni kena belajar yang paling awal sekali, kena kenal Allah, dan yang keduanya kena segala rasul-rasul. Kenal Allah dengan maknanya kenal segala sifat-sifat Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Kenal rasul-rasul tu juga pun sama,
kena sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil atas Rasul, dan sifat harus bagi Rasul. Tiga kena. Tiga tiap-tiap bagi Allah kita kena tiga sifat. Tiap-tiap bagi Rasul pun tiga perkara yang kita kena. Dan erti wajib pada syarak itu, ni dia panggil apa ni dalam kaedah, dia panggil istitrad. Maknanya sambil-sambil. Tadi dia kata di atas tadi, permulaan barang yang wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Ni dia nak artikan kepada kita. Ni dia panggil sambil-sambil saja. Asal nak bicaranya berkaitan dengan ilmu usuluddin. Tapi dia dah sebut dah tadi wajib pada syarak. Selitlah sikit. Apa itu wajib pada syarak? Dan arti wajib pada syarak itu. Apa maksud wajib pada syarak? Maksudnya ialah barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia kan barang. Atau panggil wajib pada syarak. Benda wajib maksud dianya barang yang diberi pahala. Yakni barang tu kena kepada sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun lintasan hati ataupun iktiqad. Jadi barang tu kena kepada perkataan, perbuatan, lintasan hati ataupun iktiqad yang dijanji diberi pahala. Yang dijanji oleh Allah Ta'ala untuk diberi pahala atas mengerjakan dia, yakni kerana kita mengerjakan dia kan barang tadi. Itu panggil wajib panggil. Benda yang Allah Ta'ala janji nak beri pahala manakala kita buat dia. Dan diseksakan. Dan dijanji dengan seksa atas meninggalkan dia kan barang. Yakni kerana kita meninggalkan dia kan barang. Dijanji seksa oleh Allah Ta'ala manakala kita tinggal dia. Itu panggil takrif bagi wajib. Buat dapat pahala, dijanji oleh Allah Ta'ala nak beri pahala. Manakala kita tinggal dia, dijanji oleh Allah Ta'ala nak beri seksa. Itu takrif bagi wajib. Dia sebut takrif wajib saja. Sebab apa dia sebut takrif wajib saja? Kerana atas tadi ada sebut tentang wajib pada syarak. Contoh, misal bagi kata wajib pada syarak ni, benda yang diberi pahala manakala kita buat dia dan dijanji seksa manakala kita tinggal dia, seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Ini satu contoh dia bagi pada kita. Seperti kita kena tahu ada Allah Ta'ala. Maka tahu adanya Allah Ta'ala ni masuk di dalam kata perkara yang wajib. Kita tahu dapat pahala. Kita tak tahu kita berdosa. Kita tahu Allah Ta'ala ada tadi tu. Tahu kita tu diberi pahala oleh Allah Ta'ala sampai bila? Sampailah kita mati. Dah kita tahu Allah Ta'ala tu ada, senantiasa diberi pahala. Senantiasa diberi pahala. Senantiasa diberi pahala. Senantiasa diberi pahala. Tu pahala. Manakala kita tak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, dosa. Begitulah. Ini panggil wajib pada syarak. Allah Ta'ala tekan kepada kita. Di antaranya, wajib kita kena tahu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diberi pahalalah atas mengetahui itu, atas kita mengetahui adanya Allah Ta'ala, dan diseksakan atas ketiadaannya, ketiadaan kita tahu adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia selit sedikit berkaitan dengan usul fiqh. Asalnya ilmu tu ilmu usul fiqh tu. Dia selit sedikit. Itu maknanya untuk pertemuan kita pada kali inilah. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawuf pada akal, ketiadaannya ketiadaan barang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Itu tempat kita mudah-mudah lah. Tempat mudah, insya-Allah pada bulan depan kita masuk di dalam perbicaraan hukum akal. Hukum akal ni payah sikit. Panjang perbicaraan dia. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang lah. Wallahu a'lam.